Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya alim alimna al-Quran, Allahumma ya alim alimna at-ta'wil, Allahumma ya alim alimna al-bayan. Yang saya hormati Kakanda pengurusi majlis, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, seluruh kaki tangan Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Pulau Pinang, cawangan SPU Seberang Perai Utara. Apa khabar tuan sekalian, sihat kah? Sihat, alhamdulillah. Kira tuan-tuan tiap hari duk main ayak ni, no? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini mungkin saatnya kot, insya-Allah dalam pukul 10 kita berhenti kot. Boleh no? Boleh no? Kan. Siang dekat tuan-tuan pun banyak kerja hari Jumaat pula kan. Kalut lah. Lah dalam keadaan berjaga-jaga bila hujan ni kan. Antara perkara yang boleh kita bincangkan pada pagi yang berbahagia ni kali kedua saya mai. Kali pertama saya mai tengok tu bahasa dewan ni sopa halus ingat pasal ramai orang. Kan? Ni dah tuan-tuan pula duk bersila lagu ni bahasa macam surau. Surau kan ni? Dah. Dah. Oh dewan kuliah. Kita akan cuba bincangkan mengenai perkara-perkara yang akan menjadi asbab kepada keselamatan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tajuk ni pun malam ni saya nak ceramah juga di masjid apa? Masjid Tarik Ayak di Georgetown. Tuan-tuan tak pernah dengar masjid Tarik Ayak kan? Sembang ni. Kan? Sembang tadi ni dia kata Tarik Ayak lah ni, kata kan. Tuan-tuan duk Tarik Ayak. Rupanya ada masjid Tarik Ayak belah tu. Saya pun terkejut ingat. Dia masjid ni antara masjid yang rare lah, masjid yang kita pun jarang-jarang dengar. Masjid apa? Pintai tali satu. Pintai tali satu. Yang kedua masjid Tarik Ayak. Kan di Pulau Pinang ni dia macam-macam. Dia unik yang kata Pulau Pinang ni. Tuan-tuan, dalam ni ada dalam makalah ataupun dalam retas kerja yang saya bawa ni, dia ada 10 perkara lah, 10 hal ataupun 10 asbab yang akan melepaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu duk minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masukkan ke dalam syurga. Tapi jarang-jarang kita mencari jalan untuk melepaskan diri kita daripada api neraka. Kan? Sebab kita tak nampak gambaran api neraka tu macam mana. Kita duk ingat insya-Allah lah syurga lah kot. Kan? Memang bagus keyakinan ataupun prasangka kita untuk masuk ke dalam syurga itu memang benar. Sebab hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad, Nabi menyatakan, dan ini pun disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, mengenai ayat surah Al-Mulk. Al-Mulk ni surah 30 ayat, dan Nabi SAW mengamalkan surah Al-Mulk ni tiap-tiap malam. Maknanya sebelum daripada nak lena, Nabi akan baca surah Al-Mulk. Lah ni kita di trend di Pulau Pinang ni, kalau kita tengok di masjid-masjid, dah banyak dah mengamalkan surah Al-Mulk. Habis-habis waktu Aisyah nanti dia akan duk ramai-ramai dia baca surah Al-Mulk. Dan kita buatlah surah tu sebagai surah yang lazim, surah yang mulazamah yang selalu kita duk buat. Macam mana kita duk buat baca Yasin lah. Baca Yasin Khamis malam Jumaat kita duk baca kan, daripada dulu sampai sekarang. Sampai kalau kita dengar ada orang salah baca, kita boleh tegur. Sampai tara tu, maknanya melekatnya surah Yasin tu dalam diri kita. Macam tu juga dengan surah Al-Mulk. Banyak kelebihan surah Al-Mulk. Antara dia Nabi SAW dia sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata surah Al-Mulk hiyal mani'ah min azabil qabri, iaitulah surah yang akan menghalang kita daripada azab kubur. Azab kubur. Surah tu yang menghalang kita daripada azab kubur. Dan kita pun disarankan dan ataupun
dinasihatkan oleh Nabi SAW supaya selepas daripada kita membaca tahiyat akhir, sebelum kita nak bagi salam, maka bacalah 4 doa. 4 doa ni. Apa dia doa ni tuan-tuan? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku minta lindung daripada kamu, daripada azab kubur. Memang Nabi suruh kita minta azab kubur. Yang kedua, wa'udzu bin azabi jahannam. Yang kedua, minta lindung daripada azab api neraka jahannam. Maknanya tak masuk dalam tu lah. Tak masuk dalam api neraka jahannam. Yang ketiga, wa'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Daripada kehidupan ataupun daripada fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Fitnah ni macam-macam tuan-tuan sekalian. Ni hak Covid duk main kat kita ni pun fitnah. Kan? Kita duk kerja elok-elok, orang dengki kat kita pun fitnah. Itu semua fitnah lah tu. Jadi fitnah-fitnah macam ni kita minta Allah Ta'ala jauhkan. Itu kehidupan. Di akhirat pun, kematian pun macam tu juga. Waktu kita nak mati, kita minta biar kita mati dalam keadaan yang baik. Mati tengah buat kerja tak apa tuan-tuan sekalian. Tengah duk buka pintu ayam ke apa, jatuh lemah itu. Alhamdulillah. Sebab kita tengah duduk buat kerja. Jangan duk mati ketika mana lari daripada kerja. Yang tu yang masalah tu. Orang suruh pergi buka pintu ayam, dia pergi buka pintu lain. Tengok-tengok mati celah tu, kepala lekat pintu. Kan? Jadi mati macam tu kita tak maulah. Kita mati biar tengah duk buat kerja. Pasal kerja kita ni merupakan ibadat. Tuan-tuan kerja ni pasal apa? Pasal tuan-tuan kerja untuk nak mencari nafkah. Untuk diri kita, sara hidup diri kita dan juga keluarga kita. Itulah ibadat. Kalau kita tahu kata kerja ni ibadat, sudah pastilah kita akan buat kerja sungguh-sungguh. Kan benda ibadat ni, bukan benda boleh buat blok main. Kan? Yang keempat, doa Nabi ajak kepada kita, iaitulah wa'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal. Minta lindung daripada fitnah masih ad-dajjal. Dajjal, tuan-tuan sekalian. Dia tak keluar lagi, tak keluar mai lagi. Tetapi tentera-tentera dia, kawan-kawan dia, sekutu dia sudah keluar mai kat kita. Inilah fitnah yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita boleh tengok macam-macam benda yang telah dihantar oleh Dajjal ini kepada kita. Kan? Dia tak mai, kalau dia mai, kita tak tahulah macam mana. Sebab banyak hadis menceritakan tentang dahsyatnya yang kata Dajjal ni. Kalau Dajjal mai, tuan-tuan pun, JPS ni antara orang yang mungkin seronok lah kot. Kan? Pasal apa? Pasal Dajjal ni dia boleh tahan hujan. Kan? Ayat bah aku SPU ni nak buat macam mana? Tuan sekalian. Hujan dengan turun lebat apa semua, tengok-tengok dia mai je lah tu. Dia kata aku boleh tahan hujan. Kemah kita ni. Dia tahan hujan, hujan tak berhenti, hujan tak turun lah. Lepas tu, kita takut macam tu. Nampak Nabi habang tu? Bukan tuan-tuan, tuan-tuan marah kat saya. Orang lain pun sama, hak mana duk ikut, hak mana tak ikut Dajjal ni, dia kata kalau hamba tak ikut aku akan tarik semua kesenangan dunia yang telah ada pada hamba. Habis semua jatuh miskin, reta kita pun tak ada. Lepas tu kalau ikut dia bagi balik. Tuan. Lepas tu dia boleh menghidupkan dan mematikan. Dia boleh bunuh orang dan juga dia boleh menghidupkan orang. Tu. Yang tu di antara fitnah-fitnah yang dibawa oleh Dajjal ni. 4 benda, 4 doa ni lah yang Nabi ajak kepada kita, Nabi suruh kita baca sebelum daripada kita bagi salam, selepas daripada tahiyat. Tak ramai di kalangan kita yang mengamalkan benda ni. Tuan-tuan, dalam semayang ada 2 tempat mustajabnya doa. Dalam semayang ada 2 tempat mustajabnya doa. Nombor 1 bila? Ketika mana kita sedang sujud. Nabi habang kat kita, Nabi kata, aqrabu ma yakunul abdu ilallahi azza wa jalla fahuwa sajid fa'akthirud du'a. Nabi kata dekatnya Tuhan dengan kita ketika mana kita sedang sujud. Waktu sujud tu, perbanyakkanlah kita baca doa. Kan? Jangan duk baca dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu tu baca guna hati sudah. Apa yang tuan-tuan nak minta. Kalau tuan-tuan mengapai bahasa Arab, baca dalam bahasa Arab. Tak ada masalah, baca doa tu. Ada orang yang membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ada orang yang baca yang tu. Ada orang yang baca doa waktu kita duduk antara 2 sujud tu pun kita boleh baca. Rabbighfirli wa liwalidayya wa rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Apa doa yang tuan-tuan ni? Doa makan pun tuan-tuan sekalian boleh baca. Tengah duduk sujud, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Kita duk ingat doa tu doa makan. Sebenarnya doa tu bukan khusus hanya untuk makan. Tak ada pun di situ doa tu sebut tentang makan. Hak makan ni apa? Doa buka puasa tu.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Yang tu doa khusus untuk nak buka puasa. Tapi kalau doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatilah kepada kami rezeki yang telah Engkau kurniakan kepada kami dan bebaskan kami daripada api neraka. Lah ni mana-mana masjid kau belah SPU ni tak dengar lagi Tok Imam baca doa tu. Kalau Tok Imam baca doa tu, orang pakat panggung kepala tengok Tok Imam. Mana ada nasi ni? Kata doa makan. Sebenarnya itu bukan doa makan. Tuan-tuan nak keluar pergi kerja pun baca doa tu. Allahumma barik lana. Ya Allah, berilah keberkatan kepada kami. Fima razaqtana, dengan rezeki yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Wa qina azabannar, bebaskan kami daripada azab api neraka. Itu dia tuan-tuan sekalian. Boleh? Saya ada kawan seorang. Dia ni rajin duk pergi cari kedai-kedai nasi kandang ni. Dulu waktu saya kaki nasi kandang dululah. Antara masalah dia nak parking. Nak parking tu di Din Maju tu cukup susah nak parking. Kan? Jadi dia kata, Ustaz, saya memang duk beramai doa ni lama dah. Rupanya dia baca doa tu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. 3 kali saya pergi dengan dia, 3 kali dapat parking. Jadi tuan-tuan mengamalkanlah yang tu. Mana kita nak tahu Tuhan nak bagi kat kita? Ada amalan yang kita amal dan amalan tu betul dan kita yakin Allah Ta'ala nanti akan bagi. Kan tuan sekalian? Tuan-tuan nak kerja pun macam tu lah juga. Kan? Nak kerja pun macam tu juga. Amalkan apa-apa saja doa atau apa-apa saja amalan yang kita yakin dan benda tu betul, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kelebihan kepada kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang menjadi asbab keselamatan daripada api neraka Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak cerita bab api neraka ni dahsyatlah. Nabi SAW bila cerita tentang api neraka ni, seorang sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari. Nama sebenar Jundub bin Junadah Abu Zar Al-Ghifari. Sebelum daripada dia masuk Islam, dia dikenali sebagai qati'ut tariq. Qati'ut tariq ni qati' ni orang yang suka duk kacau orang di jalan. Tariq tu maksud ada jalan. Dia ni perompak jalanan yang kata Abu Zar Al-Ghifari ni. Kan, siapa yang berjalan nak berniaga daripada Mekah menuju ke Yaman, bila jumpa pok-pok ni habis. Depa ambil harta apa semua, kalau depa tak bunuh, yang tu kira satu, orang kata apa? Satu keistimewaan lah. Selalunya depa bunuh. Kalau tak bunuh pun mereka akan tangkap dan mereka akan jual sebagai hamba. Ini nama Abu Zar Al-Ghifari. Tentu ada anak pun nama Abu Zar, baru dia kemas sikit. Kan? Ni pun nama anak pun tak apa nak syok dengar. Abu Zar ni kemas. Dan dia ni juga antara orang yang menjadi panglima perang. Dia di antara dia. Ketika mana dia dengar Nabi SAW menceritakan tentang api neraka, Nabi ni kalau dia jenis cerita dekat orang, dia akan cerita dalam keadaan dia bawa benda tu betul-betul duduk di depan mata kita. Itu cara Nabi. Nabi nak abang satu benda yang kata dahsyatnya api neraka, Nabi tunjuk dengan tangan dia, dengan muka dia, dengan gaya badan dia. Nabi nak cerita benda tu. Kan? Macam kita orang Penang lah. Orang Penang pun dia lebih kurang macam tu kalau bercakap. Dengan kepala-kepala, dengan tangan-tangan punya duk angkat naik. Betul tak? Dia kata ayak mai. Lalu gitu. Ayak mai. Dia nak cerita macam tu. Kita pun nampak sungguh yang kata ayak mai tu. Kan? Itu. Jadi Nabi SAW bila dia cerita, dia gambarkan benda tu. Dia buat bagi benda tu nampak real. Abu Zar bila dengar Nabi cerita tentang api neraka, Abu Zar terus jatuh pengsan. Pasal apa? Pasal Abu Zar nampak dahsyatnya yang kata api neraka tu. Bolehlah saya sebut kat tuan-tuan sikit di sini. Yang kata api neraka tu macam mana. Kita ambil dalam dia sudah. Dalam api neraka tu. Satu hari, dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi berjalan dengan Abu Hurairah. Tiba-tiba, idh sami'a wajbatan. Dia terdengar satu benda yang jatuh daripada tempat yang tinggi. Boom, kata jatuh. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi tanya kepada sahabat-sahabat. Nabi tanya kepada Abu Hurairah. Nabi kata, atasma'u hadha? Nabi kata, hampa dengar tak benda tu? Hampa tahu tak benda apa hak jatuh tu? Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Kami tak tahu. Yang tahu hanya Rasul dan Allah Ta'ala saja. Nabi kata, hadha hajar rumiya bihi finnari munzu sab'ina kharifan. Nabi kata, kalau hampa nak tahu, yang itulah ketul batu yang telah dilemparkan semenjak 70 tahun yang lalu, dan pada hari ini baru jatuh ke dasar dia. Hari ini baru jatuh ke lantai. Batu saja lempak dalam api neraka Jahanam, dia turun makan tahun, tuan-tuan sekalian.
Nak abang kata dalam sungguh 70 ton baru sampai ke bawah. Apa makna hadis ni? Apa cerita hadis ni? Nak abang kat kita, besarnya api neraka yang Allah Ta'ala buat bermakna akan ramailah orang yang akan dimasukkan dalam api neraka. Itu dia. Sebab tu kita disarankan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kata waktu subuh dengan waktu maghrib, lepas mayang subuh, lepas mayang maghrib, jangan lupa mengamalkan doa ni. Apa dia doa ni? Tuan-tuan duduk beramai, duduk dengar Tok Imam duduk baca. Allahumma ajirni, sambung, minan nar. Itu doa tu. Kan tuan-tuan, itu Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 marat, 7 kali. Jangan lupa tuan-tuan sekalian. Sibuk pergi tara mana pun, baca doa tu. Mungkin kita bagi-bagi salam, kita nak mangkit pergi tempat lain. Lepas maghrib, lepas subuh tuan-tuan nak main kerja apa semua ni. Sambil-sambil duduk berjalan, jangan tinggalkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Apa makna dia? Ya Allah, lepaskan aku daripada api neraka, lepaskan aku daripada api neraka. 7 kali kita baca. Ada hadis yang menceritakan tentang doa tu. Sekali kita akan sentuh sikit hadis tu. Bila kita baca, apa yang jadi kat kita? Kan, apa keistimewaan dan advantage daripada hadis-hadis itu. Tuan-tuan, yang tu cerita bab api neraka. Baik, mari kita tengok apakah amalan yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu, hendaklah kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan daripada amalan-amalan syirik. Amalan syirik ni apa tuan sekalian? Menduakan Allah. Amalan syirik ni apa tuan sekalian? Iaitu kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Syirik ni dia ada dua, kata Imam Ghazali. Nombor satu, syirik khafi, kalau tuan-tuan pernah dengar. Nombor dua, syirik jali. Kan? Khafi dan jali. Khafi ni apa? Syirik yang tak nampak. Macam kita kata, kata ubat ni memang betul-betul bagi kesan agak aku ni. Kan? Bukan ubat bagi kesan, Allah Ta'ala yang bagi kesan. Itu cerita dia. Kalau syirik jali, syirik yang terang, syirik yang besar ni apa? Seolah-olah kita pergi sembah berhala. Hak mana kaki nombor ekor, bukan ada datang ni lah. Kan? Pergi jumpa Tok Bomo, lepas tu pergi curi kain kapan mayat. Kan ada macam tu? Lepas tu pergi sembah kubur-kubur lama. Kan dekat jalan lepas daripada sekolah Haching, Haching apa dia panggil sekolah apa kan? Kan sekolah-sekolah tu Saint Xavier belah kanan, lepas tu sekolah tu belah kiri tu. Kan ada kubur-kubur lama tuan-tuan sekalian. Kubur-kubur zaman British, zaman apa kita pun tak tahu dulu ni. Rupanya kubur tu ramai orang duk pergi puja untuk nak dapat nombor. Tu, depa pergi tang tu dapat nombor kat depa. Duk tang tu minta lah bagi nombor naik kali ni je, aku tak mau lah tikam lepas ni, dia kata kan. Berapa tahun dah aku duk tikam tak pernah dapat. Kan? Habis model dia tikam tu, hak daripada dulu tu 30,000. Tengok naik nombor 30,000 dia dapat. Maknanya model dapat balik. Betul dia bagi balik doa abang kat orang. Dia kata hampir tang kubur tu. Minta aja nanti jatuh nombor bagi hang. Kadang-kadang benda ni bukan jatuh nombor pun, kita duk fikir sendiri. Fikir macam mana tuan? Yang kata akai orang kaki nombor ni. Dia tengok malam tu aku pi 2 orang. Dia tulis 2. Nampak tak? Dia akai tu. Aku sampai tang tu pukul 9. 29 lah. Kan? Lepas tu pula aku tengok ada waktu tu aku nampak batu nisan tu, jerat tu ada 3. Dia bubuh dah. 293. Hak satu lagi aku nampak anjing, kawan ni tinggal aku seorang-seorang. 1 dia kata. Nampak 293. Dia fikir macam tu. Lepas tu dia pilih kedai Damacai tu kan. Dengan spot tutu tu. Hak warna kuning lepas dia berhenti tang tu, dia pergi tikam 2931. Duk esok naik nombor 1, 30,000 dapat kat dia. Dan dia panggil Chef Fairuz kita, nanti bila-bila kita buat kenuri, kata, mampu nombor ekor buat kenuri, panggil Ustaz Luqman pula makan, mampu gelak hati aku. Kan? Nakai jenis-jenis aku ni. Bila orang kata apa hang buat kenuri, duit haram ni, kata. Duit haram pun Tuhan bagi. Dia kata rezeki kena kongsi sama-sama. Nakai buat ni. Syirik tuan-tuan sekalian, jangan kita duk buat. Jangan kita duk buat. Benda lain, bukanlah kata benda lain boleh buat. Benda lain pun tak boleh buat. Tapi dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Syirik. Syirik ni dia ada akbar, dia ada asghar. Syirik dia ada besar, dia ada kecil. Syirik yang paling kecil apa dia? Hak paling kecil ni, basic betul-betul syirik ni jangan kita duk buat. Ketika mana kita melakukan ibadat bukan kerana Allah Ta'ala tapi kerana manusia.
Kita semayang pasal apa? Pi masjid pasal apa? Pi mengaji pasal apa? Kan? Hari ni mai mengaji ni duduk bila dia kata nak bagi cukup. Tu nak kena niat tu bagi betul-betul. Kan sekalian? Allah dia kata mengaji pula hari Jumaat ni mai biar dia kata. Tuan, yang takut ni pasal kita buat satu amalan bukan kerana Allah. Hatta kita sendiri pun tuan-tuan sekalian, kalau orang buat satu benda bukan pasal kita, berasa hati. Kan? Kita bagi satu kerja, tiba-tiba dia buat tu bukan pasal kita. Pasal orang lain. Pasal orang lain aku buat ni bukan pasal hang ni. Kita pun berasa hati. Kan? Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, boleh nah? Jadi itu nombor satu. Dalam ibadat kita, khususnya jangan kita buat amalan-amalan yang boleh merosakkan akidah kita. Kan? Tak tahulah orang dulu-dulu ni dia kalau dia nak pergi buat kerja, dia nak pergi merantau, dia nak pergi mana, depa akan jumpa dulu tok-tok bomo apa semua ni. Kan? Ada orang daripada Kedah dia nak main mukui kot dalam sini, mukui padi lah. Dia akan jumpa lah tok bomo bagilah sikit apa-apa ni saya nak bagi bekal ni dah ni. Dia pun main. Jadi tu kemas main-main kok ni duk ajak kau ni lawan, ajak kau ni lawan tu. Kan? Jadi benda-benda yang macam tu. Saya selalu buat contoh macam mana tuan-tuan. Daripada kecil sampai ke tua, amalan-amalan syirik ni kadang-kadang berlaku. Kan? Khususnya dalam soal pernikahan lah soalnya. Yang tu selalu buat contoh lah. Orang nak menikah pun, hari kenduri nak buat, pergi jumpa Tok Bomo lu. Hari apa yang sebetul, yang seeloknya Tok Bomo pun adalah kiraan-kiraan dia. Dia buat gambar rajah apa semua, dia bubuh ain, dia bubuh ta apa, dia tolak, dia bubuh syadah lah apa semua. Dia kata hari Khamis tak apa nak cantik. Dia kata, awak, angin Khamis tu angin penyakit. Dia tahu mana tahu. Angin Khamis tu angin penyakit. Rupanya dia tak ada waktu tu Tok Bomo tu. Kan? Tu. Lepas tu pula bila kita dah dapat isteri, kan? Dapat isteri pula lambat mengandung, contoh dia. Kahwin sampai 5 tahun, 10 tahun lambat mengandung. Dia mula hampir ketiak tengok. Saya tak boleh sebut Lahak Kepang, sebab sini Lahak Kepang kan. Saya dah buat contoh Lahak Kepang, Bomo Lahak Kepang. Rupanya dia kata ada sungguh Bomo Lahak Kepang. Tak mahu sebut Lahak Kepang. Sebab tempat lain lah. Kan? Dia kata belah bumbung 5, dah satu Tok Bomo hebat. Tok Bomo tu, kita pun pergi lah. Dulu tuan-tuan, dulu di Penang ni, saya pernah dengar satu ceramah lah. Di Penang ni dia ada satu Tok Kondui. Kalau tuan-tuan pernah dengar. Oh lama tahulah Tok Kondui. Tok Kondui ni kalau tak silap India kot. Situ dia ada bubuh kain kuning, lepas tu dia buat dalam tu macam duit. Siapa yang tak mengandung, kan? Isteri tak mengandung lama nah, macam-macam ketiak buat dah. Buah zuriat pun makan tak kalah. Tuan-tuan tahu buah zuriat? Di Mekah dia ada buah zuriat. Dia ada, saya pergi 2017 orang pesan kat saya. Kan ustaz tolong pergi cari buah zuriat Ustaz di Mekah. Untuk apa tu? Untuk nak bagi minum pada isteri ni, lepas tu isteri boleh mengandung. Buah zuriat ni keras tuan sekalian. Saya pergi tanya mereka, hak mana jual-jual ikut tepi Masjidil Haram tu, pergi tanya buah zuriat ada tak? Dia kata ada, orang Arab tu lah. Ada, dia kata. Maujud hena. Dia kata, ada sini. Mana dia? Dia tunjuk-tunjuk ubat kuat, bukan buah zuriat. Saya tengok, ubat kuat pun ada sini. Mekah ni macam-macam ada tuan sekalian. Ubat kuat. Saya rasa mungkin lah kot. Orang ni kot, orang Malaysia kot pergi jual ubat kuat sana. Saya kata bukan yang ni, saya kata saya nak buah, saya kata buah, cari-cari ada buah tu, keras tak tengok. Nak katuk buah tu pun bukan boleh katuk, dia kena gaji tuan sekalian. Katuk dengan kapak pun tak nak pecah. Silat-silat katuk buah tu pelantin pergi rumah jiran. Kan, nak kena ni, makanlah buah zuriat. Lepas tu makan apa lagi? Pi Langkawi, pi minum ayak apa, tasik dayang bunting ke apa ke, sampai kembung perut-perut, tak mengandung juga. Jadi pilah jumpa Tok Kondui ni. Jadi Tok Sami tu baca-baca apa sikit, dia bagi ayak, balik minum. Minum tu sekalian, duk isuk dan muntah, meluat tengok muka suami dia. Dia melah. Kan? Orang mengandung ni kadang-kadang dia melah pelik. Kan? Hak lagi pelik, perempuan mengandung, laki yang alah, ada ayak. Dia main berjalan tak larat apa siapa, dia kata aku bini aku mengandung, dia kata aku alah tak lalu makan. Kan? Hak jenis-jenis macam tu. Kita takut amalan-amalan syirik yang seperti itu. Kan bila dah dapat anak apa semua. Tuan-tuan tahu tak cerita dapat anak ni macam mana? Anak ni nak bergaduh tang uri tu. Tak tahulah belah sini ada tak kes bergaduh uri tu. Kawan saya Kubang Boya. Dia duduk Kubang Boya tu. Duduk tengkak. Uri tu nak balik tanam tang mana? Saya kata uri. Tuan-tuan tahu uri nak tang apa? Bukan uri durian
Kan? Uri tu bila dah apa nama dia dah beranak apa semua, nanti doktor akan bagi kat kita uri tu. Nah, ambil lah, cucilah bagi elok-elok apa semua kan. Siapa yang ada pengalaman dia tahulah, dia cuci bagi elok-elok, dia simpan apa, dia balut elok-elok, lepas tu dia tanam elok-elok. Rupanya benda di situ pun amalan-amalan hak karut daripada masyarakat kita ni banyak lagi tuan-tuan. Kalau belah Arab di Mesir, dululah Mesir ni, depa uri depa lempak tentu sampah tu ya. Doktor tu memang hang nak kan ni, hantar Aizir, dia kata hang nak ni kah? Kata hang nak. Kalau hang tak mau aku nak lempak dalam tong sampah. Dia lempak macam tu ya. Depa bukan duk tanam sangat uri pun. Kita di sinilah jaga elok uri tu, basuh, buang darah. Lepas tu Pak Mentua pula kata hang jangan lupa balut dengan kain kuning. Apa kena mengena kain kuning? Kan? Lepas balut kain kuning, bubuh kunyit pula nak goreng lah tu. Buh garam sikit, tak mau bagi ada menatang pi kacau. Lepas tu buh paku tu. Rupanya saya tanya-tanya, paku tu pasal apa? Nanti kalau kita pergi tanam, takut nanti jin main makan uri tu. Jadi paku tu dia lekat di leher jin. Oh, lagu tu yang kata karut tu. Lepas tu kalau nak bagi anak cerdik, buh pensil dalam tu. Tak nak tuan-tuan? Tuan-tuan buh apa semua ni? Tak, tuan-tuan buh botol ayam. Pasal tu kerja Jabatan Pengayaran dan Sairan. Kan? Mak pak lu kata, balik tanya tengok mak waktu uri cek dulu mak buh apa? Dia kata aku silap pergi buh cawan. Dia kata betul buh hang kerja JPS saya kata. Kan? Buh pensil. Kok jadi orang cerdik. Kan boleh jadi Perdana Menteri ke apa ke. Itu semua amalan karut. Mana ada lah agama. Agama suruh kita basuh bagi elok, simpan elok, tanam elok lah. Hak perempuan dia kata tanam dekat apa? Dekat dengan rumah. Hak laki tanam jauh sikit kata. Sebab apa? Kalau perempuan ni kalau dia nikah pun dia boleh balik main ke rumah. Kalau tanam jauh maka lambatlah dia balik ke rumah. Ada sampai tahu tu. Lepas tu bila kita pergi tanam tu tuan-tuan sekalian, hak tanam tu jalan-jalan balik tu jangan tengok belakang dah. Pasal apa? Kalau tengok belakang sekali gelap masa depan anak ni. Dia. Kalau cangkui tertinggi buat macam mana? Ghostan raba kat belakang tu ya. Tu dia. Teruk tak teruk tuan sekalian? Karut betul amalan kita. Bila duk mengaji, bergaduh dengan mak kita, bergaduh dengan pak kita. Pasal apa? Pasal mereka amalan mereka pegang macam tu. Kita mana ada benda-benda macam ni, mak karut. Tu. Benda-benda syirik yang tu berlaku. Yang tu lah waktu orang kata waktu beranak tu apa semua kan. Lepas tu pula orang tua lah apa ada. Saya tak larang nak sebut dah 2-3 kali kan. Sebut. Orang tua. Dia nak jaga badan punya pasal, nak bagi badan ni kemas, nak bagi orang takut, nak bagi orang tunduk lah apa semua. Dia boleh pergi cari benang warna merah. Lepas tu benang tu dia pintai-pintai bagi elok, dia pergi buh tang duit seduit, dia ikat di pinggang. Tonton cek tengok ada tak lah ni? Tak ada Ada satu masjid lah jadi. Tok Haji ni nak pergi ambil air semayang. Pergi ambil air semayang, dia selak lah baju dia. Selak nampak benang merah tu. Orang pergi tanya, Haji benang merah apa tu Haji? Dia kata benang cacing. Benang cacing kat orang tua ni. Tu bukan cacing lah tu. Tu ulang guni yang duduk dalam badan dia. Karut. Karut lah. Tuan-tuan, buat amalan syirik ni susah kita nak mati nanti. Susah nak mati. Sebab benda-benda ni benda yang tidak diradai Allah Subhanahu wa taala. Tu nombor 1 lah. Nak lepas daripada api neraka, jangan duk buat amalan syirik. Kan, apa pun jangan duk buat. Jangan duk percaya kepada benda-benda karut marut, jangan duk percaya. Satu lagi kita duk percaya apa? Kadang-kadang mak kita meninggal apa semua kan. Lepas tu kita duk nampak macam dia duk balik mai rumah kita. Itu amalan kita tu. Kan ada orang buat tahlil 3 malam, ada orang buat tahlil 7 malam, ada orang buat tahlil 40 malam, ada orang buat tahlil malam pecah perut. Celah bila dia pergi korek kubur, pergi tengok perut mak dia pecah. Tu. Malam tu kira habis-habis tahlil tu pakai duk senyap, adik-beradik ni mak meninggal tadi ni. Lepas tu ada orang kata pula, waktu ni lah roh mai tengok kita. Lah, cari pasal roh nak mai tengok buat apa, dia dah mati dah, cukup lah. Kan? Tak ada kemungkinan lah kalau Tuhan nak bagi kepada kita, tuan-tuan sekalian, nikmat kita berjumpa dengan dia, kita berjumpa dalam mimpi dengan dia. Sebab roh kita, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, dia kata roh ni dia ada 2. Satu roh yang dipegang oleh Allah, satu roh yang dilepaskan oleh Allah Ta'ala. Lepas itu apa? Hak kita ni lah. Kita lena, roh kita terangkat daripada badan kita. Betul tak betul? Jadi waktu lena tu lah macam-macam nak jadi. Pasal terangkat daripada badan. Maknanya kita tak sedang. Ada orang waktu lena tu lah dia bercakap. Betul tak?
Kita tak sedang. Ada orang waktu lena makan ada tak? Kan? Ada orang waktu lena kentut pun ada. Nak buat macam mana? Bini dia kata, bang semalam kentut derai. Aku nak buat macam mana aku lena? Kan bukan boleh tahan. Itu roh yang Allah Ta'ala angkat daripada badan kita. Lepas tu roh yang Allah Ta'ala pegang, roh-roh orang dah meninggal ni, dalam itulah kita akan berjumpa di alam roh, tuan-tuan sekalian. Sebab tu tuan-tuan pernah jumpa mak tuan-tuan hak lama meninggal, jumpa dalam roh. Kan alam roh. Tetapi bila sampai masa dia, Allah Ta'ala pegang mereka ni, mak kita, ayah kita, roh mereka hak meninggal ni Tuhan pegang, hak roh kita Tuhan lepaskan balik masuk ke jasad kita, pasal tu kita boleh bangkit balik pagi untuk nak kerja dan sebagainya. Dua tu. Kita boleh berjumpa, tuan-tuan sekalian. Dan kata Ibnu Sirin dalam tafsir mimpi, tafsir Al-Ahlam, tafsir mimpi. Ketika mana kita berjumpa dengan mak kita, berjumpa dengan ayah kita, tuan-tuan, minta-lah kalau nak berjumpa dalam keadaan yang baik. Kalau mak mai berjumpa dalam keadaan berpakaian putih, ini ada sabit dengan hadis. Ayah berjumpa dalam keadaan berpakaian putih, maka itulah sebagai tanda-tanda mereka menjadi ahli syurga. Kalau dia mai dalam keadaan pakaian hitam, itulah tanda-tanda dia sebagai ahli neraka, wal'ayazubillah. Kan tuan sekalian? Jadi sebelum nak lena tu, ya Allah, kalau nak bagi aku mimpi jumpa mak, rindu sangat nak jumpa mak, rindu sangat nak jumpa ayah. Ya Allah, pertemukanlah kami dalam keadaan yang baik. Minta macam tu kepada Allah Ta'ala. Kan sebelum nak lena baca, kan bismikallahumma ahya wa amut, bacalah doa apa-apa untuk nak bertemukan. Pasal apa tuan-tuan? Berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi habaq waktu kita nak mati, akan turun malaikat, nazala ilaihim malaikatan, akan turun kepada dia malaikat-malaikat sudul wujuh, malaikat yang wajah mereka hitam, pakai pakaian yang hitam, maka itulah menandakan mereka adalah ahli neraka, wal'ayazubillah. Dan kalau malaikat turun dalam keadaan pakai pakaian yang putih dan wajah mereka, wujuhuhum kasyams, seperti mana wajah, seperti mana cahaya matahari, wajah putih, malaikat turun, itulah sebagai tanda mereka itu adalah ahli syurga. Boleh faham tuan sekalian? Pasal itulah orang kadang-kadang orang yang mati syahid ni, waktu dia nak mati tu, dia nampak malaikat turun nak ambil nyawa dia tu, dia senyum waktu tu. Nampak senyum je muka dia tu. Maknanya dia telah melihat keindahan, iaitulah malaikat turun dalam keadaan berpakaian putih. Boleh faham tuan? Jadi cerita dia. Macam itulah ceritanya. Baik. Jadi itulah yang kata roh ni. Dia ada roh yang dipegang oleh Allah, ada roh yang tidak dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda karut macam itulah. Mak kita tak nak balik mai kan, sebab berdasarkan kepada hadis, bila orang dah meninggal tak nak balik mai dah. Depa minta nak balik. Hak mati ni minta nak balik. Depa kata apa? Arji'u ila ahli. Wahai Allah Ta'ala, boleh tak aku nak balik mai kampung aku Ustaz? Fa ukhbiruhum, aku nak habaq dekat depa, aku nak cerita dekat depa apa yang telah aku dapat sekarang ni. Tetapi apa kata malaikat kat dia? Malaikat kata, nam kanaumatil arus, tidurlah hang seperti mana tidurnya pengantin baru. Maknanya kalau kita mati diberi nikmat oleh Allah, tidur kita dalam keadaan tidur yang selesa macam mana pengantin baru. Pengantin baru lalunya tak tidur kan? Baik, itu yang pertama. Boleh tuan-tuan? Nombor satu, jangan buat amalan syirik. Jangan duk percaya amalan syirik. Jangan duk pakai tangkai-tangkai apa semua. Ada orang pakai tangkai kah? Di tangan, tangkai-tangkai, jangan. Yang kedua, kalau kita nak lepaskan diri kita daripada api neraka, jagalah solat 5 waktu kita, solat dalam keadaan syarat kita jaga, rukun kita jaga, kewajipan kita jaga, wuduk jaga, rokok, sujud semua jaga. Ambil ayat sembahyang bagi elok-elok tuan sekalian. Ni kesedaran agama tu sudah mula mai kepada masyarakat kita. Pakat-pakat untuk nak hidupkan agama. Sembahyang, ayat sembahyang kita ambil. Ramai orang yang ambil ayat sembahyang ikut dan. Bila ayat sembahyang tak sah, macam mana sembahyang nak sah? Kan? Kita ambil contoh-contoh dah tuan-tuan sekalian. Dulu waktu ayat qolah kita duk ada. Lah ni PKP tak ada ayat qolah dah. Orang ambil cedok tu basuh kaki. Bila basuh kaki, disunatkan bagi kita, jari kelingking ni, kita selat-selat celah-celah jari kaki ni. Tapi kita tak kaki dulu tu dah. Ayat turun, kita duk tonyoh dengan kaki tu ya. Ayat tak masuk kot ni. Ayat tak kena tumit. Pasal tu Nabi kata, wailul lil aqabi minan nar. Nabi kata celakalah
tumit orang daripada api neraka. Pasal apa? Sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa celaka? Nabi kata mereka basuh kaki tapi tak kena tumit. Maknanya ayat semayang tak sah. Bila ayat semayang tak sah, semayang kita pun tak sah. Macam mana semayang nak sah? Macam mana semayang nak dapat khusyuk kalau ayat semayang tak betul? Boleh faham tak sekalian? Ambil ayat semayang pergi elok-elok. Tu sebab tu kita semayang dia buat kerot muka lah apa semua, tak mai khusyuk tu kat kita. Kan? Itu satu. Yang kedua, kalau kita semayang dia pun, kata khusyuk sungguh hari ni. Khusyuk apa? Memang hang semayang tak sah dah. Setan pun tak kacau dah hang. Kan? Setan nak pergi kacau, jom kita pergi kacau dia semayang. Tiba-tiba general setan pegang dia. Dia kata, weh setan, walaupun sama-sama setan. Hang nak pergi mana? Aku nak pergi kat dia ni, nampak macam dia bagus nak semayang. Hang tu selalu kacau, pasal apa? Dia memang tak sah dah semayang. Tuan-tuan, cerita dah macam tu. Jadi, tang ayat semayang, ambil bagi betul-betul. Yang kedua, tang semayang. Semayang pun kena mengaji, kena belajar. Kan? Nanti ustaz-ustaz hak mai tu kalau boleh kupas bab semayang. Daripada mula kita semayang sampai habis bagi salam. Macam mana cara semayang hak betul-betul. Ramai di kalangan kita, semayang ni kita pakai hak sekolah rendah dulu ya. Mengaji sekolah rendah, buku apa, dulu dia bukan kafar, dulu pafa, pengajian amali fardu ain dulu. Kan? Pakai hak tu ya. Sebab tu tuan-tuan tengok, hak JPS saja sudah. Time kita nak semayang Zuhur ke, katalah kita semayang dalam masjid ni, tuan-tuan boleh tengok seorang hak angkat takbir tu macam-macam cara angkat takbir. Kan? Ikut pemahaman dia. Ada angkat takbir lagu tu, ada angkat takbir tang ni, ada angkat takbir serupa dengan anak kucing terkejut. Kan? Ada ular sawa pun ada angkat takbir. Ada angkat takbir serupa dengan apa? Chef Wan pun ada. Allah, ada pegang tangan ni. Allahu Akbar. Kan ada macam-macam cara. Pasal apa jadi macam tu? Bila tanya yang angkat takbir mengaji kat mana? Dia kata tahu aku pegang hari tu ni dulu yang tu. Tuan nampak tak? Lepas tu time rokok pun banyak. Tata cara kita rokok, ada orang pegang kepala lutut, baguslah pegang kepala lutut. Ada orang yang pegang betih kerin pun ada. Waktu rokok tu, ada orang pegang paha pun ada. Kan? Nampak serupa dengan burung unta tu. Burung unta ni satu burung yang dia bukan burung dan dia juga bukan unta. Dia pun confused dengan identiti dia. Kan? Orang tanya siput babi. Pasal apa siput babi? Tuan sekalian dia berjalan slow. Tuan jawab tengok. Agak-agak. Pasal apa siput babi dia jalan slow? Boleh jawab ke? Pasal dia confused. Aku ni siput ke babi? Betul tak betul? Ada orang tanya. Allah budak-budak dah lah. Saya sebut lah benda tu. Sama juga dengan unta. Pasal apa unta, burung unta, pasal apa Raja Nuk marah kat kita? Pasal kita panggil kat dia burung unta. Dia kata aku burung pun tak, unta pun tak. Hampa panggil buat aku, pasal dia marah kat kita. Kan? Ada orang yang rokok dia macam tu. Ada. Waktu dia rokok tu, sebelum dia nak naik, Sami'allahu liman hamidah. Lagu duduk, pam dulu sebelum nak naik atas. Ada, tuan sekalian. Macam-macam cara rokok kita. Hak rokok Nabi ajak macam mana? Nabi suruh pegang di kepala lutut dan badan kita tu sama. Letak bola atas tu pun tak lari dan tak jatuh. Itu rokok hak betul. Kalau semayang ni betul cara kita semayang, barulah dia main rasa khusyuk, baru dia main rasa seronok. Sujud kita macam mana? Ada orang yang sujud, dia meletakkan tangan dan tiku dia tu letak di bawah. Macam mana sujudnya seekor anjing. Nabi tak bagi. Bagi salam sudah tuan sekalian. Saya lalu buat contoh bagi salam. Tuan-tuan bagi salam macam mana? Assalamualaikum. Ada yang tunduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Duk angguk-angguk burung apa tu? Agama tak ajak pun angguk lagu tu. Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tu aja. Kita pula duk pandai-pandai pergi tambah pula. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Usah belakang pula. Kan? Hampir tengok apa kat belakang tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tengok lagu tu. Amboi, dia buat muka ustaz pula je lah tu. Betul tak? Itu amalan-amalan yang tak kena dan tak betul. Boleh faham tak sekalian? Kenapa baiklah semayang-semayang kita apa semua ni, rokok, sujud kita. Kan, rukuk-rukuk semayang. Itu nombor 2. Kalau nak keluar ataupun nak lepas daripada api neraka, jaga semayang kita bagi elok-elok. Boleh faham tak? Tu jaga elok-elok semayang kita. Yang ketiga, kata Nabi SAW, untuk melepaskan diri daripada api neraka, iaitulah berbakti kepada 2 orang tua kita. Siapa ada mak, siapa ada ayah yang masih hidup lagi, bersyukur tuan-tuan sekalian. Kita ada di kalangan kita mak dan ayah pun tak ada.
Tuan-tuan, kejayaan yang kita dapat selama ni antara faktor doa ibu dan juga doa ayah. Kan? Jumpalah mereka, telefonlah mereka. Kan? Saya pun, ialah baru kemarin telefon mak saya sakit kepala lutut. Kemarin dululah telefon sakit kepala lutut lah ni. Duduk jalan guna tongkat. Allah kata kita pun nak balik pun tak dan lagi. Kalut lagi. InsyaAllah 2-3 hari saya akan balik pergi tengok. Kan? Sebab apa? Bila kita sedih, siapa kita telefon? Mak kita. Telefon, Assalamualaikum. Mak kita ya. Awak pula. Mak kita buat ayat tu. Awak pula. Awak jatuh sungai lagi. Mak jatuh sungai hari tu ni. Dah mak. Tu lah cik nak kata. Tak apa. Hamil nombor akaun. Rupanya minta duit kat mak. Kan? Oh. Time kita dapat bonus. Time kita dapat bonus tahunan. Telefon mak lah. Tobatlah home doc. Kau telefon. Assalamualaikum mak. Apa? Mak cik dapat bonus ni. Mai nombor akaun mak cik nak bagi. Ada kan tuan sekalian? Angkat tangan tengok nak pergi sepak kepala sudah. Tobat tak ada kan. Ada. Dan mak kita ni. Yang kata ibu kita ni, ya Allah. Sembang dengan satu kawan, ibu kita ni. Rupa-rupanya dalam hidup kita, hargailah mereka. Hargai betul-betul. Bila kita peringkat ni baru kita tahu. Sebab kita ada anak, betul tak betul? Anak kita macam mana buat perangai kat kita, kita berasa tu. Macam tu lah juga pak kita berasa kat kita. Asyik baik dia tak terajang kita dulu ni. Kita duk pasal anak aku suruh nak terajang hang, duk fikir macam tu ya. Tapi pak aku duduk di Sabang no. Kan? Dia tengah duk lena tu sekalian. Kita no duduk atas apa? Atas almari terjun atas perut dia tu. Terjun atas perut bangkit lari kan kita ni. Anak kita buat kita lebih teruk daripada tu okey. Mak kita dia berbohong, banyak benda mak kita berbohong. Antara dia apa tuan-tuan? Dia lapang tapi dia tak abang kat kita kata dia lapang. Betul tak betul? Kita budak-budak kita kira lapang, mak mak tengok-tengok nasi ada sikit, adalah beda dia nak makan, tapi dah anak ni lapang, mak kita makanlah. Kita pun makan, lagu duk makan nak habis dah. Mak tak makan kah? Tak apa, mak kenyang dia kata. Tuan-tuan nampak tak? Dia berbohong, maknanya dia lapang. Kita boleh buat begitu kah? Tobat dah kan, tengok cara muka panglima belakang ni dah betul. Mak mengantuk tuan-tuan sekalian, duk jaga kita. Kita demam, mak tak boleh lena, betul tak betul? Mak tak boleh lena, duk jaga kita apa semua ni. Sampailah kita demam, kita kata mak tak mengantuk ke? Walaupun dia jaga kita, dia apa tu sungguh-sungguh. Dia kata mak tak mengantuk mak tidur lah tadi. Bila dia tidur? Tu dia tuan-tuan sekalian, pengorbanan ibu. Dan di mulut dia tak pernah sekali-kali dia mendoakan keburukan untuk kita. Walaupun anak dia malaikat 44 pun tak wani lintas. Maknanya jahat sungguh. Tapi orang lain duk kata ke anak dia boleh terima. Tetapi hati kecil dia, anak aku tetap baik walaupun orang kata anak aku jahat. Dia takkan kata kat kita. Cuma dia pesan, dia kata hang buat panggil elok, okey, orang pakat duk kata kat hang tu. Itu yang kata ibu tu. Pasal itu Nabi SAW, dia sebut tentang ibu sebanyak 3 kali. Ada seorang sahabat mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, man abirra ilayya, siapa yang saya nak buat baik ya Rasulullah? Nabi kata ummuka. Summa man, kemudian siapa Rasulullah? Ummuka, mak hang. Kemudian siapa Rasulullah? Nabi kata ummuka. 3 kali Nabi kata. Kemudian ditanya lagi Nabi kali keempat. Kemudian siapa saya nak buat baik ya Rasulullah? Nabi kata summa abika, barulah hang buat baik, abuka, hang buat baik kepada pak hang. Pak ni duduk nombor 4 selepas daripada mak. Tuan, kita lah rajin dia buat halal balai dengan mak kita, dengan pak kita takut. Kira tak? Pak duduk nombor 4. Sebab apa? Pak ni dia relax. Anak demam, anak sakit dia relax, lena sebab tu ya. Mak kita yang tak relax. Hatta sampai sekarang ni pun tuan-tuan macam tu, betul tak betul? Tak apa nak angguk ni. Kan? Sungguhlah anak demam telefon bini aja. Hang tengok saya anak. Loh, saya kerja bang. Awak hang seorang kerja, aku tak kerja. Tak. Aku ni lagi teruk tak. Padahal kita buat apa pun. Bini lah posah. Bini kerja dengan sakit kepala, tempat kerja dengan sakit kepala, di rumah apa semua. Sagi kita pun dia nak kena jaga bini kita. Tidak betul? Kita pula jenis pantang berhujan ya. Pantang berhujan dia mula apa nama orat dinosaur naik kat belakang lah. Naik tu pasang. Kawan ni dah pening kepala dengan anak dengan apa semua tu. Boleh apa? Boleh lagu tu. Lagu tak betul. Allahu Akbar. Boleh tak nak? Berbakti kepada ibu bapa. Jadi bagi ibu bapa yang sudah meninggal macam mana Ustaz? Kami nak berbakti macam mana? Baik tuan-tuan. Kita ambil. Ada seorang di kalangan kaum Bani Salimah, dia pergi jumpa Nabi SAW. Macam ni dia pergi habang, ya Rasulullah, saya dengar tadi ceramah Nabi menceritakan buat bakti kepada ibu bapa yang masih hidup.
Tapi sekarang ni pak saya, mak saya dah meninggal. Tapi saya nak buat bakti macam mana? Tuan-tuan tengok ni. Kita buat tak buat bakti pada ibu bapa kita? Nabi kata boleh Awak tak boleh buat bakti kepada ibu bapa ketika mana dia dah meninggal? Nombor satu, Nabi kata apa? Mendoakan kesejahteraan bagi dia. Kita doa dia. Pak kita meninggal lama dah. Dalam semayang, jangan lupa mendoakan kesejahteraan bagi pak kita, bagi mak kita. Lepas tu minta ampun Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala ampunkan mereka. Lepas tu apa lagi? Nak buat baik kat mereka ni? Penuhi janji, hutang ataupun nazar mereka. Pak kita pernah habaq kat kita, aku ada berhutang dengan Pak Long hang RM30, hang tolong bayar Ustaz. Kita bayar tak bayar? Itu taat kita kepada pak yang sudah meninggal ataupun mak yang sudah meninggal. Lepas tu dia ada bernazar. Mak ni bernazar, kalaulah mak dapat cucu yang ke-20, lah ni cucu 19, kalau dapat cucu 20 kata, mak nak puasa 3 hari ke. Jadi bila dah mak tu tengok dapat cucu, nazar tu mak tak jalankan lagi. Nazar tu janji. Maknanya kitalah yang melansaikan nazar dia. Kitalah yang tolong puasa bagi kat dia. Dia dah meninggal dah. Itu tanda kita sayang dan juga taat kepada dia. Lepas tu apa lagi? Jaga silaturahim dengan orang-orang yang baik dengan dia. Dengan adik-beradik dia, dengan mak menakan kita, hak baik dengan kak dia, dengan abang dia. Kita jaga hubungan silaturahim. Lepas tu, jaga hubungan ukhuwah dia dengan kawan-kawan dia. Tuan-tuan pergi cari kawan-kawan ayah tuan-tuan, kawan-kawan mak tuan-tuan, pergi cari. Kata mak dulu ni rapat dengan ni Mak Long Senah ni, kata ni. Tapi bila dah mak meninggal, Mak Long Senah pun tak pernah main rumah, kami pun tak tahu tang mana Mak Long Senah. Carilah, handphone kan ada, Facebook kan ada lah ni. Kan cari-cari jumpa Mak Long Senah, duduk di mana? Rupanya duduk di Paya Keladi. Pilah rumah dia. Kata ni, makcik kenal saya, Mak Long kenal saya. Hang siapa? Saya lah anak Jah. Jah mana? Jah Tok T. Contohnya, mana ada nama Jah Tok T kan? Jah Tok T. Oh, Jah Tok T. Ya. Jual tembakau dulu ni. Dia memang. Lelah ni saya pula jual tembakau sambil-sambil di JPS. Contoh betul lah. Oh, anak dia. Anak, ya saya anak. Oh, jadi hubung balik silaturahim dengan dia. Itu cerita dia, tuan. Barulah menunjukkan ketaatan kepada ibu dan bapa yang sudah meninggal. Boleh? Nombor 3. 2 minit lagi no. Nombor 4. Jaga salat sunat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah semayang zuhur. Kalau boleh buat 4 rakaat ni. Kita duk buatlah 2 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas. Betul tak betul? Semayang zuhur ni. Kita buat 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Kita buat amalan tu. Kan? Tak ada masalah. Nabi kata man hafaza ala 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 ba'daha haruma 'ala an-nar. Ni. Nabi kata barang siapa yang menjaga, memelihara 4 rakaat sunat sebelum zuhur, 4 rakaat sunat selepas zuhur, maka diharamkan bagi dia api neraka Allah Ta'ala. Hadis ni hadis riwayat Imam Abu Daud dan hadis ni ada hadis yang sahih. Buat tuan-tuan sekalian. Dia semayang sunat ni kalau tuan-tuan tak larat nak buat sambil duduk boleh. Semayang sunat boleh buat sambil duduk. Tak ada masalah. Duduk atas kursi bagus. Ya Allahu Akbar. Buat 4 rakaat. Cuma pahala tak dapat macam mana pahala orang berdiri lah. Boleh faham lah? Buat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Lepas tu, mayang zuhur haram tak buat pun. Ada juga jenis lagu tu. Hak mana kaki-kaki sunat ni, hak wajib dia kan mau buat kan? Sama macam pok-pok yang megat tarawih punya orang. Kira pilihan tarawih ya. Duduk di luar tu, duduk pom okok suria. Lah okok suria ada lagi ke lah? Kan tak tahulah. Pom orang tunggu-tunggu. Kita kelang kabut nak pergi semayang Isyak. Lepas tu, hantar semayang ya. Dah kata, aku tarawih ya. Tarawih? Tu, mereka tu. Mereka semayang Isyak. Tak semayang Isyak pun. Tunggu tarawih. Subhanallah maliki ma'bud. Baru dia kelang kabut masuk. Oi, pok-pok ni. Kira tu nama geng megat tarawih tau. Kan, mereka kira ambil tarawih ya. Ambil hak sunat, hak wajib haram tak buat. Tu. Jadi tuan-tuan kita buatlah. Kalau boleh, buat. Ambillah kesempatan. Kan. Waktu kita ni nak kena semayang dah. Kan? Waktu kita ni umur-umur 30, umur-umur 40, 50 ni semua nak kena buat dah amalan-amalan sunat ni. Kita tak tahu bila kita nak mati tuan-tuan sekalian. Yang kelima, banyak-banyak kita minta lindung, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka Allah Taala. Sebab Nabi kata dalam sebuah hadis, Nabi kata Allahumma ajirni minan nar. Barang siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar, maka neraka dia dengar doa kita. Neraka dengar doa kita, neraka kata apa kepada Allah? Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkanlah dia daripada aku. Nampak tak? Maknanya doa ni bila kita baca, neraka tu kabel besar kita tu. Ya Allah,
dia tak mau masuk ke dalam aku ya Allah, jadi selamatkanlah dia daripada aku ya Allah. Neraka yang sebut sendiri. Hadis ni hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi kita bacalah lepas subuh 7 kali, lepas maghrib 7 kali. Kita baca yang tu. Api neraka akan sambut tuan sekalian. Cuma kita tak dengar lah dia kata. Saya baca-baca doa tu tuan-tuan dengar dia kata mampu ya. Api neraka kata tak apa dia kata din oi, hang jangan bimbang, hang tak masuklah aku gila terus kita. Kan tak ada dia tak kata Lepas tu tuan-tuan, 4 doa yang saya sebutkan kepada tuan-tuan tadi ni. 4 doa tu kita sebut kan. Dalam kitab Al-Muntaqa Ibnu Jarur, dia kata apa? Dia kata Nabi SAW sebut hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata barang siapa yang membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Siapa yang baca doa ni maka dia akan terlepas daripada 4 doa tu. Sebelum kita nak bagi salam, sebelum kita selepas daripada tahiyat, baca 4 doa tu. Boleh faham? Itulah tempat mustajabnya doa. Okey, yang ketujuh kita ringkaskan. Yang ketujuh, siapa yang nak terlepas daripada api neraka, hendaklah dia bertutur, bersedekah dan bertutur dengan kata-kata yang baik, rajin sedekah tuan sekalian. Sebab Nabi SAW, Nabi kata apa? Falyattaqiyanna ahadukumun nar walau bisyiqqit tamrah. Hendaklah kamu melepaskan diri kamu daripada api neraka dengan sedekah walaupun sebelah tamar. Sebelah buah kurma. Berapa dik sangat buah kurma? Sebiji mana ada orang jual. Pergi dekat syarikat Abdul Ghafur, dia kata saya nak beli sebiji ya. Dia halau balik betul ya. Tak ada orang jual sebiji tuan sekalian. Maknanya nilai tu. Kalau setengah biji berapa? Lebih kurang sekupang, 2 kupang. Sedekah sekupang, 2 kupang tu pun dah boleh membebaskan kita daripada api neraka. Apatah lagi tuan-tuan bos RM1, RM2 tu yang kemas bos RM1 tabur masjid tu. Hari Jumaat bos RM1 kemas je belek tu. Duk ribas duit tu, RM1 boboh kemas. Kawan kita bos RM50, dia lagi kemas. Tengok-tengok pergi jumpa pula jawatan kuasa masjid, minta balik RM49. Sebab silap pergi boboh 50 tu. Hak ikhlas tu RM1, 49 tobat tak ikhlas. Okey tuan sedekah. Lepas tu bercakap benda-benda hak baik, cakap elok dengan orang. Bila ada sedekah ataupun orang minta duit kat kita, bagi-bagi tu, dan tabung jalan tuan-tuan boleh lebih pada 50 sebab gaji masuk kemarin kan. Takat bos RM1 leceh JPS. Bos lebih pada tu lagi. Ni nak lepas pada api neraka boy. Ada orang duk ni lah kan. Ada cerita tentang bagaimana kehidupan syurga. Tuan-tuan, bila masuk syurga ni kita nampak rumah besar, mahligai besar Tuhan bagi tu. Kita pula rumah kita Tuhan bagi besar jamban ni. Rumah besar jamban, kita pergi tanya malaikat. Malaikat sebab rumah dia besar, rumah saya kecil. Malaikat kata padanlah dengan RM1 ni hang bagi tu. Beda jamban je. Yang tu mohong cerita mohong, bukan cerita betul pun. Kan? Okey tuan-tuan sekalian, yang ke-8, mata yang menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mangkit tengah malam. Teriak waktu tu tuan-tuan sekalian. Tak boleh teriak juga. Kata Sayyidina Abu Bakar, dia kata menangislah kamu, dia kata menangislah kamu. Kalau kamu tak boleh menangis, buat-buat menangis, dia kata. Kita bila buat-buat menangis, insya-Allah dia akan keluar air mata. Dah mula keluar tu kita menangis. Tuan-tuan lama dah tak menangis kah? Kan? Bila kali terakhir tuan-tuan menangis? Waktu bercinta sebelum nikah dulu kan. Waktu tu cinta tu menangis. Tuan sekarang seronok menangis ni, dia berasa tengah malam kalau kita menangis ya Allah. Kan? Menangis pula isteri pula duduk di belakang pula duduk tengok kita menangis. Bini pun menangis kak. Tak pun dia pegang kita, abang menangis siapa abang kata. Taklah aku duk fikir dosa aku banyak, aku duk fikir macam-macam. Betul ya dia kata, jangan buat leceh nak menikah seorang lagi ke apa ke. Bini pula buat lagu tu, lepas tu dia luku kepala kita sudah, kan? Yang kata bini ni buat nakal macam tu. Nangis tuan sekalian. Air mata itu akan memadamkan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah menangis. Saya dulu tuan, saya pun dulu hati keras ya. Saya pun kira gempang 5 hitam lah. Jenis hati keras ni, tak boleh nak menangis. Saya tengok orang menangis, kata apa dia ni, laki apa menangis dia fikir lagu tu. Rupa-rupanya tuan-tuan, saya mula menangis itu ketika mana hak menangis betul-betul ni. Waktu mula-mula nampak yang kata saya pergi Mekah. Cerita sikit saya pergi Mekah. Bila pergi Mekah, sebelum tu orang duk abang lah. Bila hang pergi Mekah, hang masuk dalam laluan King Abdul Aziz tu,
jalan nak masuk dalam komplek Masjidil Haram tu, hang akan nampak bongkah Kaabah tu makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Bila hang nampak makin besar tu, hang duduk depan tu, garanti hang menangis ya. Dia kata gitu kat saya. Saya pun tak apalah, pi dengan mutawif waktu tu daripada tabung haji dia bawa kita pun tengok-tengok. Orang lain menangis semua. Tapi mai tang saya tak menangis. Mampu dia kata. Mampu dah aku. Awak aku tak menangis ni. Tak menangis tuan, tak menangis. Kita pun tak menangis. Ish, awak tak menangis duk pegang aku tu. Kira tiap-tiap kali pergi semayang saya tengok Mekah ni, saya tengok Kaabah tu. Dalam hati saya duk minta ke Allah, ya Allah, orang lain pakat menangis, kenapa aku tak menangis? Duk kata apa? Hati kata keras semua. Rupa-rupanya Tuhan bagi saya menangis tak mana tuan-tuan. Waktu berjalan di terowong Muasim, waktu nak pergi jontab, nak pergi jamrah, nak pergi melontar. Waktu tu lah saya berjalan-jalan, saya tengok orang tua-tua ni. Ramai orang tua-tua Malaysia, orang tua-tua luar negara pakat duk berjalan-jalan. Rupanya di kiri kanan terowong Muasim tu ada orang hak jatuh pensan, ada orang yang krem kaki sambil duk teriak-teriak. Saya tengok, ya Allah, atas dasar iman dan yakin depa pulun ni berjalan 3 km nak pergi melontar ni tuan-tuan sekalian. Waktu tu lah dia mula mai di hati saya. Start daripada tu saya menangis sampailah saya melontar. Balik mai pun menangis tuan-tuan sekalian. Mula daripada situlah menangis saya. Menangis. Sebelum tu tuan-tuan ada kawan habaq cara tuan-tuan nak menangis macam mana? Kan? Buka YouTube, tengoklah video yang paling sedih. Tengok yang tu. Cari view hak banyak sikit. Takat view 200 orang, 300 orang tu tengok Tengok view hak 5M tu. Tengok tu. Tuan-tuan tengok saat kita sentuh di hati, menangis. Menangis tu, waktu tuan-tuan menangis tu, tuan-tuan duk tengok dah. Minta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, terima kasih bagi aku menangis. Ya Allah, aku rasa sangat. Tuan-tuan, dia main rasa di dada ni. Main rasa di dada. Bini kita pun tengok siapa dia ni tak pernah menangis, yang tu menangis. Kan? Duk-duk isuk mati kita ni kan. Rupanya tu tanda nak mati kita menangis. Kan? Boleh faham tuan sekalian? Menangis. Kita akan rasa. Bila menangis ni tuan-tuan akan rasa hati lembut. Lepas tu kita sembang orang pun lembut. Tu. Menangis. Boleh nak? Boleh kan menangis? Kalau tuan nak menangis, saya nak ceramah pukul 12, biar menangis terus ni. Menangis ustaz, berhentilah ustaz. Menangis sungguh aku tu. Nombor 9, tuan-tuan, kalau hak menangis, dia boleh memadamkan api neraka. Nombor 9, berjihad fi sabilillah. Jihad, tuan. Jihad ni apa? Upaya bersungguh-sungguh bekerja, itu di antara. Tuan-tuan keluar kerja ni, niat betul-betul kerana Allah, niat nak bagi nafkah kepada anak bini, niat nak mencari rezeki yang halal. Mati kita ni tuan-tuan sekalian, waktu kerja ni, Allah Ta'ala akan lepaskan kita daripada api neraka. Boleh? Tuhan akan lepaskan kita daripada neraka. Sebab kita berjihad, tuan-tuan berjihad. Hak mana keluar pergi kerja, semua berjihad. Jadi buatlah kerja bagi betul-betul. Itu jihad fisabilillah. Yang terakhir. Sabar di dalam mendidik anak-anak perempuan. Rupanya anak perempuan ni kena banyak sabar. Anak perempuan dengan anak lelaki ni dia lain, tuan sekalian. Anak lelaki macam mana pun, walaupun dia ni musang si guntang sekalipun anak lelaki ni, tuan sekalian, kan, dia buat apa pun dia kuranglah kesan tu kepada kepada kita pak dan mak ni. Tapi kalau anak perempuan, jaga elok. Kan, tengok anak perempuan pakai kain kelumbung apa semua lagu tu. Alhamdulillah, kecil nak pakai kelumbung kita bagi, tuan-tuan sekalian. Ajak mereka. Jangan sampai besar baru nak suruh pakai, dia tak mau pakai, waktu tu sakitnya hati kita. Orang akan kata macam-macam. Kalau anak perempuan kita, orang tak kata kat anak perempuan tu, orang kata tu anak siapa tu. Orang akan kata aku tu. Tapi kalau orang lelaki, orang kata tu budak mana tu, orang akan kata aku tu. Tapi kalau anak perempuan, anak siapa tu? Anak sekian-sekian, kerja JPS. Jam kita. Kan, jadi anak perempuan jaga. Sebab ada sebuah hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, man kana lahu salasu banat, siapa yang ada 3 orang anak perempuan, fasabara alaihinna, dia bersabar di atas qenah anak perempuan tu, wa at'amahunna, dia bagi makan, wa saqahunna, dia bagi pakaian, wa saqahunna, dia bagi minuman, wa kasahunna, dia bagi pakaian. Anak tu nanti kullahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Anak perempuan kita nilah yang akan menjadi hijab dan penghalang daripada api neraka. Anak perempuan kita ni. Jaga elok tuan-tuan sekalian. Sebab kita, masyarakat kita, khususnya masyarakat Melayu, kadang-kadang bila dapat anak perempuan ni, kita jadi macam leceh. Betul tak? Anak lelaki perempuan. Dengan muka-muka perempuan. Tak tak?
Kalau anak lelaki, anak lelaki perempuan. Anak jantan, anak jantan. Dia tak panggil anak lelaki. Jantan tu nampak rebau sikit. Anak jantan dia dah. Oh, alhamdulillah. Tapi kalau anak perempuan. Dia duduk fikir tu. Kan? Macam-macam dah dia fikir. Laki ke, perempuan ke, tu rezeki Allah Ta'ala. Apatah lagi dapat anak perempuan, berbahagia kita. Pasal apa? Anak perempuan ni telah dijamin oleh Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, kahatain. Aku bersama dengan bapa ataupun mak yang boleh jaga anak perempuan dia, sabak dengan kainah anak perempuan dia, kahatain. Seperti mana jari ni. Ini aku, ni dia. Maknanya kita akan duduk bersama dengan baginda Nabi SAW. Okey tuan-tuan, itulah 10 perkara yang kita bincangkan pada hari ini. Beramallah kita, ambillah i'tibar, jadikan pedoman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melepaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta maaf terlajak 12 minit. InsyaAllah kita berjumpa lagi di hari yang lain, di waktu yang lain, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tuan-tuan? Cukup dekat tu. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian, atas kesudian tuan-tuan untuk bersama dengan saya. InsyaAllah di waktu yang lain kita berjumpa lagi. Terima kasih Cik Fairuz dan juga Cik Tarmizi, penolong jurutera. Dia tadi pun duduk sembang dengan saya. Dia pun ada kerja tadi, tak ada masalah. Alhamdulillah tuan-tuan boleh duduk dengan saya. Ramai hak saya kenal dalam ni. Orang Bumbung 5 ada, orang Lahad Kepak pun ada, orang mana lagi ada. Nak cek-cek muka tengok. Kan ramai JPS ni ramai. Saya duk ingatkan bila main JPS ni kita pasal seronok tu, JPS Barat Daya tu. Kan JPS balik pulau tu. Yang tu memang rapat lah dengan saya. Sebab dia rajin duk panggil saya untuk baca Yasin, lepas tu panggil buat tazkirah apa semua. Ada sehari tu saya panggil depa untuk buat klinik Fatihah. Kan? Dah duduk tazkirah, saya kata lah ni kita buat klinik Fatihah boleh tak tuan-tuan? Depa pun kata boleh. Orang JPS sana kan muka semua ganas-ganas. Kan? Muka semua kira tokak besi belakang muka tu. Kemas muka. Lah ni hamba baca Fatihah. Waktu baca Fatihah dandan muka jadi anak kucing. Jahanam, dia kata jahanam kami. Bacalah tuan sekalian. Jadi kita berbetul lah sikit Fatihah depa tu. Kan? Baru dia nampak kemas sikit. Okey nah? Okey baik tuan. Cukup dekat tu. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Saya minta maaf tuan. Minta maaf terkasar bahasa, terlajak bicara, terlajak masa mungkin kita duk bagi contoh berapa terkena kat tuan-tuan, kasih mohon maaf. Mohon maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Allahumma ij'alna minan najihin wal faizin was salihin fid dunya wal akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.